أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهناه في الدين وعلمناه التأويل. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang telah berikan keizinan kepada kita untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Dan kemudian kita duduk seketika di antara maghrib dan isya dalam satu majlis. Mudah-mudahan majlis kita ini dianggap sebagai satu majlis ilmu, dan majlis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana majlis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita dapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sambung pengajian kita muka surat yang ke-26 kitab Munyatul Musalli. Kita dah selesai rukun salat dan sunat ab'ad, dan insyaAllah hari itu kita akan masuk sunat hay'ah. Baik. Jadi hari itu kita buat praktikal sikit. InsyaAllah kita nak cuba pastikan dalam setiap solat yang dibuat oleh kita sama yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, dan pastinya ulama-ulama kita berpandukan dalil-dalil yang mendapati cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita untuk rukun, saya yakin dan pasti semua jemaah dah ingat, dah hafal lah rukun-rukun solat. Bapa semua tuan-tuan 13 orang, insyaAllah dah tahu dah kita susunan-susunan yang sampai tertib, daripada takbirnya ataupun niatnya ataupun berdirinya sama aja. Tiga serangkai itu sama, berdiri, niat ataupun takbiratul ihram. Tiga tu. Kalau takbir dulu pun boleh, niat dulu pun boleh, berdiri tegak pun boleh. Asalnya tiga tu mesti ada sama. Kemudian baca Al-Fatihah. Baik. Kita masuk surat hay'ah. Surat hay'ah tu banyak. Baik, muka surat yang ke-26. Surat hay'ah ialah surat yang tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Jadi macam tadi sebelum tu surat al-A'raf, kalau tidak tertinggal tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Tapi kalau surat hay'ah tu masih perlu ganti. Okey, baik, kita akan mula-mula start tasmiyah. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Tapak tangan sama dengan aras bahunya, ujung jari sama dengan aras cuping telinga atas, dan ibu jari sama dengan cuping telinga bawah. Kemudian diturunkan kedua tangannya, diletakkan di bawah dada,
tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Dikehendaki selesai menghantar tangan kanan menggenggam pergelangan kiri itu serentak dengan selesai takbiratul ihram, sebagaimana yang diputuskan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab dan Syarah Al-Wasil. Dua ulama besar, dua Nawawi tulis dalam kitabnya. Baik. Macam ni dia kata Nawawi. Oh, buku. Tamam. Okey. Baik. Mula-mula angkat tangan tu wajib ke sunat? Angkat tangan. Wajib ke sunat? Sunat aja. Si angkat tangan siapa? Sembahyang, cuma ajak pun boleh. Tapi rugilah tu sunnah. Sebab Nabi angkat tangan. Baik. Ulama ajar kita mengangkat kedua tangan. Cukup sikit tangan, melainkannya agak tangannya agak sikit aja. Siapalah dua tangan agak sikit aja, angkat tangan sikit aja. Tapi munnya ada dua tangan, angkat dua tangan. Okey. Sini tangannya tadi, masa bila angkat tangan, masa takbiratul ihram. Jangan masa al-Fatihah kita angkat tangan dah. Kita angkat tangan pada permulaan solat. Kata ulama, masa kita niat Allah. Okey. Sini tangan tu ke depan, bukan tangan jantung. Ini jantung. Okey. Sama dengan aras bahunya. Okey, sama dengan aras bahu. Memang ada sebagian ulama pada macam ke datuk, ada sebagian ulama ke datuk, tapi jangan tinggi gila, jangan ke datuk. Hujung jari sama dengan cuping telinga. Dengar tak? Ibu tinggi gila. Jari tu bagusnya kita dengar cermin. Dengar cermin. Kita dengar cermin. Jangan kita sembahyang dengar cermin. Maksudnya pasal kita training lah. Kita dengar cermin macam ni. Kami dulu masa pergi biak dulu, lalu langgar dengar cermin. Kita dah biasalah, kita sialah, tapi pun bagusnya supaya kita sembahyang kita yang lebih bertepatan dengan ulama-ulama kita pun padah dalam kitab tu. Dengan aras cuping telinga atas, ibu jari sama dengan cuping telinga bawah. Ya, sebab kadang-kadang ada orang yang kedak tu. Ada orang yang kedak tu. Yang nak ngam-ngam. Tapi janganlah, perlulah kita ya gila. Kadang-kadang sebab tu sunnah, nyasik terlalu gila kita. Orang panggil kita teliti gila. Sampai macam gila. Janganlah terlalu teliti gila sampai mengganggu kita pun kekhusyukan dalam solat. So ialah bagusnya kita training dalam masa kita dengar cermin. Jadi kedudukan tangan kita. Kami dapat dengar cermin kami. Kami dapat depannya kami ada cermin, dapat anggar. Okey, sekarang cuba tuan-tuan sampai dengar semua. Angkat tangan. Okey. Allah daripada bawah dulu. Okey, sikit lagi kata ulama. Kadang-kadang kita tak biasa dengan telefon kita. Kata ulama pun baru dalam kitab tu ada sebut dalam soal Mahathir Jul. Bagus jangan handphone tu jangan engkah di depan kita. Kadang bagus betul terangkupnya. Takut kita langgar bini kol, aduh. Lain difikirnya kelak. Jadi bagus barang saya ada, mun ada pun kita angkah di bawah. Okey? Sebab kita kadang-kadang kita berat rasa kita sembahyang untuk kadang-kadang kita suka ringan. So ialah kadang-kadang orang tua yang datang masjid nyasik ngembak apa-apa handphone, nyasik ngembak walletnya tenang kosong. Okey? Jadi tangan kita ke bawah. Tangan semua bawah, jangan tangan untuk tangan semua ke bawah. Okey? Mata memang nangga ke tempat sujud. Ya, semua ulama kita, empat mazhab memang pada semua nangga dekat tempat sujud. Ada juga beberapa mazhab berkaitan bila nangga depan Kaabah, ya ada ikhtilaf lah, tapi banyak semua mazhab walaupun depan Kaabah pun Imam mazhab Syafi'i kedua nangga tempat tempat sujud. Baik. Kita dah fokus dah. Kita dah fikiran kita dah coba bila kita datang ke soft
kita dah syada lagi, dah mikir tempat lain. Bagusnya kita ke hadapan, depan, soft depan. Sebab walaupun ulama di belakang kita, kita lebih soft ke depan. Melainkan tempat imam. Tempat imam memang kita anjurkan ulama di hadapan. Anjurkan ulama. Tapi mun di depan tu, biar kita yang di hadapan. Walaupun ulama di belakang kita sebelum. Kami orang dulu masa di madrasah, kadang-kadang kita ustaz-ustaz kita datang, kita nyuruhnya ke depan. Sebab dia adab. Tapi bila kita dah besar sikit, ustaz kami dah siap dulu. Kita orang yang ke depan. Bila ke depan jangan beri. Sebab kita dah di hadapan. Soft di hadapan tu kata Nabi, sebab kita nak merebut pahala soft di hadapannya. Baik. Bila kita angkat tangan, Allah. Angkat tangan dah, kita dah sebut Allah dah. Allah. Kan kita dah belajar sebelum tu? Allah. Masukkan niat terus. Contohnya solat Isyak. Apa yang ingat kita? Apa tiga tadi? Qasad. Lupa dah kita orang. Qasad lagi? Belum ta'yin. Ta'arud dengan ta'yin. Apa qasad? Apa qasad? Usalli ayat. Lupa dah tu. Usalli qasad, aku mau semayang. Usalli. Ta'arud? Fardu, ta'arud. Fardu. Ta'yin? Isyak waktunya. Fardu maghrib ataupun fardu isyak kah? Fardu subuh kah? Tiga tu. Bila kita angkat dalam hati kita, usalli fardhal isya, cukup dalamnya. Kalau nak angkat penuh lagi boleh. Terpulang kepada kemampuan untuk kita masa kita angkat niat kita. Allahu akbar. Tangan kita dah sampai situ dah. Boleh? Okey ya? Tangan kiri di bawah pusat, di bawah pusat. Paling kurang pun dekat pusat lah, senang. Genggam stop. Tangan tu genggam. Sunnah genggam. Genggam benar-benar. Sakit tangan kita. Genggam macam kita nampak ya. Kita boleh perhati ni miak sembahyang. Miaknya kan tak angkat badannya, nyanyang lemah aja. Tak angkat tahiyat kadang-kadang ni miak macam ya. Beza kita dah orang tua tu, kita badan kita tegap sikit lah. Tangan kita pun kuat, tegap sikit sembahyang. Okey. Kadang mazhab Hanafi memang, kita dengar orang Pakistan memang macam kita tu. Kita mazhab Syafi'i, kita di atas. Sebelumkah di atas tu gila? Kita situ cukup dah. Okey, ayat terpulang kepada tuan-tuan belajar dengan tuan-tuan belajar dengan guru tuan-tuan. Tapi kita dah biasa belajar, memang kita di sengantuk. Baik. Yang kedua, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram sekurang-kurangnya. Doa kita tu. Sekurang-kurangnya tu aja doa iftitah tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey? Paling kurang. Okey semua? 1 2 3. Masya-Allah. Tok pendeklah. Kalau surah sunat baca tok pun cepat, cukup. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Terus kita baca Fatihah kalau surah sunat lah. Tapi nak baca panjang lagi pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita solat kalau kita solat sunat, pastikan sebab kita bila imam dah baca, kita kena dengar imam baca. Fa iza qara'tal apanya pun wa iza quri'al Quran fastami'u lah. Apabila kamu mendengar Al-Quran, maka kamu kena dengar. Saya disunatkan. Jadi bila kita dengar kesesuaiannya, kita nak baca doa iftitah ke, kita nak dengar Al-Quran. Kalau kita rasa kita boleh mampu baca habis doa iftitah cepat sebelum imam dah habis baca Fatihah,
Sebab Fatihah ya wajib kita, bagus kita dengar. Sebabnya Al-Quran Al-Fatihah atau imam baca. Jadi bagus juga kita dengar. Kadang-kadang ada orangnya tu baca doa iftitah lama-lama supaya imam dah amin barunya dapat terus. Ruginya hanya saya dapat dengar imam baca Al-Fatihah. Jadi kena bijak, kata ulama, bagusnya kita baca doa iftitah laju-laju supaya kita dapat dengar imam baca Al-Fatihah daripada awal. Paling kurang sebab kita tahu paling kurang doa iftitah tu pendeknya sampai wa asilah. Tapi lebih baik lagi. Lebih baik tu banyak hadis. Kalau tuan-tuan akan dengar banyak sebenarnya riwayat. Kalau Imam Bukhari sendiri doa iftitah Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Lainnya pun ya. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ada juga tuan-tuan boleh buka doa iftitah. Doa iftitah tu banyak. Kami dengar dalam belas-belas doa iftitah, masya-Allah. Banyak doa iftitah tu. Tapi yang biasa kita baca tu lah. Okey. Kemudian yang tambah lagi, yang untuk lebih baik ditambah dengan bacaan wajjah. Dengar kita ada sabdu ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey semua? Kami baca sikit, kami baca dulu, bisa kita sambung Wajjahtu wajhiya lilladzi. Kami baca, kita orang ulang. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey semua? Wajah. Okey, sebelah kanan. Okey. Tu 2 3. Wajjah. InsyaAllah. Okey, sebelah kiri. Okey, masya-Allah. Okey.
Siapa perasan apa yang tertinggal situ? Ada yang tertinggal? Muslimah. Oh, Hanifah Muslimah yang biasa kita bacalah. Oh, Hanifah Muslimah. Okey, baik, kita baca terjemahan sikit-sikit. Kita ambil daripada Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar kabira. Apa terjemahannya tuan-tuan? Okey, kita orang baca ambil orang supaya kita orang tahu. Sebab kita orang si baca, kita orang si akan ingatnya kelak. Cara nak hafal tu nya siapa main dengar-dengar aja. Kita orang kena sebut. Ya caranya supaya bila kita cakap masuk dekat otak. Ianya pun caranya. Kena ulang nya akan masuk ke otak kita. Sebab otak kita nya perlu dengar daripada telinga kita. Nya telinga tu nya akan memberi kesan sebenarnya. Jangan tu kita orang malas nak baca, memang kita orang akan ingat kelak. Rugi kita kalau kita baca tu, kita baca hari-hari tapi kita tahu baca, rugi, sangat-sangat rugi. Sajalah bagusnya memangnya perlu hafal. Perlu hafal, perlu tahu pun bacaannya. Okey? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, kami sikit-sikit. Allahu Akbar, tasbih Allahu Akbar. Okey? Kan kita tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tok nya himpunan tu. Mula-mula dia guna Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar tu dengan sesempurnanya kebesaran Allah. Cik mak dapat kita madah Allah tu besar ke bumi. Oh, Allah besar ke bumi. Siapa kita madah cakap. So Allah tu Maha Besar dengan selayak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita nak besarkan Allah dengan selayak kebesaran Allah. Walhamdulillahi katsira. Kita memuji Allah dengan sebanyak-banyak puji. Katsira, sebanyak-banyak puji. Dan wasubhanallah, maha suci Allah ya. Kita nak muji Allah tu, suci Allah tu siang dan malam. Bukratan wa asila. Okey, boleh? Okey. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Wajjahtu, aku menghadapkan mukaku. Wajjahtu wajhiya lilladzi, mukaku kepada untuk Tuhan. Wajhiya lilladzi, alladzi tadi Tuhan yang menjadikan. Fatara bukan fatara, fatara. Mesti baca, mesti salah baca tu mesti apa? Tapi sekurang-kurangnya kita tahu, yang akan membatalkan solat kita sebabnya bukan rukun solat kita. Okey, yang sunat saja. Tapi kalau kita sengaja memberi makna lain, kita tahu nyatok fatara tapi kita sengaja nak baca fatara, haram hukumnya. Sebabnya maksudnya lain. Fatara menjadikan, fataras samawati wal ard, yang menjadikan sekalian langit dan bumi. Yang kita hadapkan tu adalah Allah tu yang menjadikan langit dan bumi tu. Hanifah, dalam keadaan lurus. Muslimah, beragama Islam. Yang tertinggal muslimah ya. Yang beragama Islam, Hanifah muslimah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang mempersekutukan Tuhan. Wa ma ana minal musyrikin. Okey? Inna solati, atau biasa kita hafalah. Inna solati. Baca tuan-tuan. Kami baca inna solati, kita baca terjemahannya. Inna solati, sembahyangku, okey. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Betul. Lillah, bagus. Rabbil alamin. Masya-Allah. La syarika lahu wa bidzalika, begitulah, belum lagi aku disuruhnya umirtu. Wa bidzalika, ya begitulah. Wa bidzalika umirtu,
aku disuruh wa ana minal muslimin. Ya kita bermaksudlah. Okey, saya pendekkan. Inna solati, kita sembahyang untuk semua kita buat tu, solat, wa nusuki, ibadah kita, hidup kita, mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. La syarikalah. Kita tu saya akan sembah selain daripada Allah. Saya akan sujud pada selain daripada Allah. Saya akan sekutu selain daripada Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah kita telah diperintah oleh Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku tu adalah orang Islam. Okey, boleh? Boleh insya-Allah tuan-tuan kelak cuba lagi hafal, coba. Memang saya dapat yang dah hafal alhamdulillah. Yang belum hafal, hafalkan maksudnya. Boleh? Ataupun mau coba. Ada? Ada wakil? Nah, lu tunduk semua. Okey. Penting tuan-tuan, penting. Untuk doa iftitah kita dah baca hari-hari tu. Okey? Baik. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada tiap-tiap rakaat sunnah. Auzubillahi minasyaitonir. Jangan kuat. A'udzu billahi baca a'udzu lah. Boleh. Sunnahnya auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah dalam lafaz. Lafaz diamlah dalam sir. Auzubillahi minasyaitan. Bismillah. Okey. Boleh cuba amal kelak. Setiap kali rakaat, setiap rakaat auzubillahi minasyaitan. Kemudian mengucap amin selepas selesai membaca Fatihah. Dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan dan diperlahankan bagi sembahyang yang diperlahankan. Dan sunnah bagi makmum mengucap amin pada bacaan imamnya bersama-sama imam. Sunnah. Amin. Imam kena baca amin yang panjang. Amin, supaya imam-imam yang lain boleh ngamin kita punya. Kita pendek je pun cukup, tapi imamnya kena baca panjang. Amin. Kita cukup amin cukup. Kokong kita dapat masuk dengan aman imamnya. Dengan imamnya amin pendek aja. Waladdallin, amin pendek. Yang imamnya kurang cerdik namanya. Imam yang bijak adalah membaca panjang aminnya kerana makmumnya dapat mengaminkan bersamanya. Boleh? Okey ya. Yang kelima, berhenti saktah. Senyap sekejap antara Fatihah dengan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan lama gila. Amin kah? Sekejap je saktah. Kadarnya subhanallah. Amin. Waladdallin. Amin. Okey? Boleh ya? Okey. Insya-Allah. Kemudian amin dengan surah. Kita sebelum tu pun kita dah sebut sebelum tu. Amin dengan surah. Sebelum nak baca surah, sebelum habis amin jangan terus baca surah. Saktah tu bagusnya imam biar lambat sikit. Saya pun selalu begitu dengan tuan-tuan. Imam biarnya lambat sikit supaya makmum dapat membaca Al-Fatihah dengan habis. Janganlah makmum. Kadang-kadang saya perasan ada makmum tu kadang-kadang imam dah sujudnya masih lagi terkial-kial baca Fatihah. Cepatlah sikit baca. Janganlah baca macam kita imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memangnya lambat. Baca dah laju sia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Boleh baca laju. Jangannya Bismillahirrahmanirrahim. Memanglah terkial-kialnya nak baca. Masih kami nanggal. Ada orang kalaulah imam dah lebih daripadanya 2 rukun, solatnya boleh batal solatnya. Boleh batal solatnya. Dia kena ikut imam.
Oh, sab menjawab. Okey. Antara surah dengan rukuk ada saktah je. Okey. Dan yang keenam, membaca surah bagi yang menjadi imam. Kalau imam jadi contoh, ustaz kami sibuk jadi imam ustaz, siapa dia baca surah. Surah tu wajib ke sunat? Sunat aja. Baca aja. Fatihah aja terus. Rukuk. Nah. Oh ya, sunnah aja. Boleh, betul lah. Sah solatnya, tapi pahala sunnahnya tak ada. Okey? Membaca surah bagi menjadi imam dan juga bagi manfarid walaupun yang sembahyang seorang-seorang. Tok kadang-kadang walaupun kita sembahyang seorang-seorang, baca surah bagus. Paling bagus surah yang paling popular yang dibaca oleh Nabi adalah surah Kuliah dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Paling kuranglah mungkin kita semua baca surah. Paling kurang Kuliah dengan Qul Huwallahu Ahad. Tok bagus surah dihafal tu. Buat tu. Nabi solat sunat lepas tawaf Kaabah, Nabi akan baca Kuliah dengan Qul Huwallahu Ahad. Bagus surah tu. Okey? Paling kurang. Okey, tok dengar. Tok imam kena bijak. Tadi imam tadi baca surah Al-Ghasyiyah. Salah. Minta maaf saya sebut imam. Ni imam baca dah. Kan ya. Tapi jangan kita sesama dengan tidak Mekah nun memang dia akan baca panjang-panjang. Sebab apa? Sebab tanya pun ramai. Orang ramai, jadinya perlu baca panjang-panjang supaya orang dapat masuk rakaat pertama. Kita Imam Nawawi ada beri panduan dengan kita. Sebab waktu maghrib tu pendek. Jadinya si dapat baca surah panjang-panjang. Okey, kita tengok naga tu. Okey. Dipanjangkan pada sembahyang subuh. Sembahyang subuh mesti panjang. Siapa nak jadi imam subuh, dia mesti hafal surah panjang-panjang. Mesti baca surah panjang-panjang. Paling kurang 30 ayat. Amma yatasaalun ka, tabarakalladzi ka, wal fajr ka. Panjang. Okey. Dikurangkan sedikit pada sembahyang zuhur. Zuhur tu sebenarnya panjang. Zuhurnya kena sembahyang panjang sebenarnya. Jadi sebelumnya sembahyang zuhur, imam sepatutnya dia kena panjangkan surah, dia kena panjang. Kalau imamnya baca pendek, belum biarlah. Mun nak dapat ambil sunnah afdal, dia kena zuhurnya kena panjang surahnya. Jangan panjang gila baca Baqarah. Ujung-ujung orang biasanya saat kita zuhur kita bergaul. Kita nak kerja sebagainya. Jadi kita pun langgar kesesuaian daripada Sia. Kita langgar jemaah kita lah. Langgar jemaah kita, langgar banyak orang bekerja. Tadi Masjid Syakirin, banyaknya orang stop nak pendek. Jadi kita pandai-pandai kita rasa sesuai. Situ pun sama, mungkin ada orang lalu nak bekerja, nak ambil anak pendek, pandai imam lah, jangan terlalu panjang gila. Tapi kalau hari Sabtu dan Ahad ambil sunnah tu boleh ambil panjang sikit, panjang. Okey? Dikurangkan sedikit sederhana pada sembahyang asar dan isyak. Asar dan isyak tu sederhana. Kadang-kadang orang isyak tu orang bantai panjang-panjang. Kami dulu suka bantai panjang-panjang isyak. Tapi bila kita bawa belajar, baru kita tahu. Pendek je, sibuk panjang gila. Yang pentingnya panjang sikit daripada maghrib pada sembahyang, dan dipendekkan pada sembahyang maghrib, dan dibaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada sembahyang subuh pada hari Jumaat. Dosa kita kalau hari punya sembahyang malam pagi Jumaat dia kena baca surah Sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan rakaat kedua. Okey? Boleh? Boleh InsyaAllah. Yang ketujuh, mengucap takbir intiqalat yang 5. Okey. Mengucap takbir intiqalat. Okey, sini tu. Yang pertama, alhamdulillah. Takbir untuk rukuk. Bila kita rukuk, bila kita rukuk, daripada lepas surah, habis kita baca surah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, sebut Allahu Akbar. Imam juga, kalau imam
pastikan jangannya sebut biarnya, supaya bilanya sebut Allah, kadang-kadang ada orang bergerak awal. Jadi bagusnya imam Allahu Akbar, dan yang sampai sujud, yang sampai tempat perbuatannya bautnya gerak. Biasanya sujudlah. Kalau rukuk tu orang pergi lambat. Biasanya sujudnya, kadang-kadangnya cepat awal. Kalau nya awal daripada imam, boleh batal solatnya. Tapi kalau dua rukun lah. Kalau satu rukunnya boleh dimaafkan lagi dah. Tapi hukumnya jadi makruh kalau nya awal daripada imam. Berapa kali? Pertama, takbir untuk rukuk 1, takbir turun daripada sujud 2, takbir bangkit dari sujud 3, takbir untuk sujud yang kedua 4, takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam 5. Itu takbir yang sunnah diangkat. Yang lain pun boleh tak? Biasanya memang kita setiap takbir memang kita ada baca takbir lah. Sunnah. Yang ke-8, mengangkat kedua tangan sebagaimana pada takbiratul ihram apabila hendak rukuk dan apabila bangkit dari rukuk kepada i'tidal tu tadi, angkat tangan. Okey. Ngangkat tangan. Bila takbiratul ihram angkat tangan, rukuk, hendak rukuk ya Allahu Akbar. Angkat tangan. Bila hendak rukuk. Okey. Apabila bangkit dari rukuk pun Sami'allahu liman hamidah. Angkat tangan juga. Angkat tangan 2. Permulaan mengangkat tangan itu bersama-sama dengan mengangkat kepalanya. Sama angkat, bila angkat kepala, tangan pun dah bergerak. Sami'allahu liman hamidah. Sama. Bila bergerak angkat kepala, tangan dah bergerak sama. Okey. Ke-9, mengangkat kedua tangan apabila bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Daripada tahiyat kedua. Kalau rakaat pertama pergi ke rakaat kedua, perlu angkat tangan. Cik sunnah. Kalau sunnahnya rakaat kedua, kita tahiyat awal, bila kita bangun, sunnah angkat tangan. Faham kita? Boleh faham? Faham? Coba kita tunjukkan. Daripada tahiyat awal. Tahiyat awal lah. Okey. Bangun untuk rakaat ketiga. Allah, angkat tangan ya, angkat tangan. Kalau rakaat pertama kita sujud, rakaat pertama sujud. Rakaat pertama. Okey, kita nak bangun rakaat kedua. Allahu Akbar. Perlu angkat tangan. Faham? Yang pun ceritanya tu. Okey? Angkat tangan pada rakaat tengah. Sahabat tu meneliti Nabi, padipulah Nabi. Langganya sini pegakan Nabi. Okey? Yang ke-10, kita habiskan tu. Mengucap tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Semua? Azim bukan azim. Azimi wa bihamdih. Semua? Lagi. Panjang-panjang pun boleh. Imam kalau contoh hari Jumaat, jangan panjang lagi lah. Paling bagus pun 7 kali, paling banyak. Paling bagus pun 11 kali. Subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah. Biarlah panjang sikit supaya makmum-makmum lain dapat rukuk awal. Yang lain pun dapat masbuk, yang dapat datang dapat ikut ya. Okey. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Okey. Apa maksudnya? Segala kepujiannya. Azimnya tu agunglah, yang mulia, yang besar. Okey. Apa bezanya dengan sujud? A'la. Rukuk azim, sujud a'la. Apa a'la? Maha suci, yang maha tinggi beserta dengan segala kepujiannya. Okey, boleh insya-Allah. Okey, 11 tu ajalah. Insya-Allah kita akan sambung lagi sunat ayat yang seterusnya pada hari yang lain insya-Allah.
Jadi apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima atas kepada adik saya. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.